Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersambung lagi tentang keistimewaan syariah. Ustazah letakkan kat sebelah ni ialah tentang kasih sayang, nak menggambarkan kasih sayang mak kepada anak. Tetapi sebenarnya bila kita melihat syariah dari sudut mata hati kita, kita akan memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita lebih daripada mak ayah sayang kepada kita. Penjagaan Allah itu meliputi penjagaan zahir dan batin sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Jadi kita nak pergi kepada yang pertama tentang keistimewaan Islam ini. Kita akan pergi secara cepat dan ringkas ya. Yang pertama, syariat Islam ini dia bersifat syumul, dia mengatur semua kehidupan manusia. Sama ada kehidupan kita dengan Allah, kehidupan kita, hubungan kita dengan diri sendiri, dengan manusia dan juga makhluk lain. Jadi kehidupan kita ni, syariat Islam ni dia berbentuk macam, bila kita kata syumul tu dia lengkap. Kalau awak boleh gambarkan tiga segi, maksudnya dia mengatur hubungan secara vertikal iaitu kita dengan Allah dan juga dia mengatur hubungan secara horizontal kita dengan makhluk lain lah. Termasuklah dengan diri kita sendiri. Jadi dia bersifat syumul. Okey, seterusnya dia juga bersifat sepadu dan seimbang. Tidak bermaksud apabila kita ni Islam, kita yakin kepada hari kiamat, maka kehidupan kita kat dunia ni tak cerita apa dah, cerita pasal kiamat saja, tak bekerja, tak kita rasa takut bersedia untuk mati saja. Kita tak bekerja, kita tak cari ilmu. Tak boleh macam tu. Malah sebenarnya kita harus menjadikan 100% urusan kita kat dunia ni semuanya ialah untuk akhirat. Walaupun dunia ni sifat dia rendah, tetapi sebenarnya dunia ini ialah merupakan mazra'atul akhirah, ladang kepada hari kiamat. Jadi sebab itulah syariat Islam ini antara salah satu cirinya, dia bersifat sepadu dan juga seimbang. Apa sahaja yang kita buat kat dunia ni akan dapat balasan dekat akhirat. Balasan tu bukan maksud balasan yang buruk tau, balasan yang baik, niat yang baik dekat dunia ni walaupun sebagai pemain boxing, sebagai ahli lumba lari ke pemain bola ke, tapi apa sahaja amalan yang dia buat kat dunia ini, kalau dia niat kerana Allah, bertepatan dengan syariat Allah, semua tu menjadi saham dia dekat akhirat. Macam cerita yang Ustaz cerita tu lah kan. Tapi kalau kehidupan kat dunia ni memang dipenuhi dengan kehidupan ahli akhirat, maksudnya dengan penuh warak, soleh dan sebagainya. Tetapi kalau niat dia tidak benar, maka semuanya itu menjadi sia-sia dalam kehidupan dia dekat akhirat. Begitu juga kehidupan kita dekat dalam dunia ni, syariat Islam menetapkan bahawa kita ni harus sepadu dan seimbang antara individu dan masyarakat. Kita nak jaga individu, dalam masa yang sama kita juga kena jaga masyarakat kita. Jadi tak boleh kita nak kata lah saya seorang je yang minum arak, apa masalahnya dengan orang lain. Tak boleh, sebab apabila dia minum arak, dia mabuk, dia terlanggar anak orang, jadi satu masyarakat pun akan porak-poranda. Jadi apa sahaja syariat Islam itu ialah untuk menjaga manusia secara individu dan manusia dalam kalangan masyarakat dia. Sebab kebahagiaan individu bergantung kepada kebahagiaan masyarakat. Apa gunanya awak bayang dalam taman perumahan kita tu, rumah kita seorang je yang penuh dengan makanan, penuh dengan kekayaan, tetapi sekeliling kita ni berada dalam kebuluran, berada dalam kehancuran. Kita nak keluar rumah pun takut. Maka apakah ertinya kekayaan rumah kita tu, kekayaan yang berada, yang terdapat dalam rumah kita ni, kalau berada dalam masyarakat yang hancur? Apakah ertinya kekayaan, pembangunan, kemajuan kalau berada dalam setting yang dah nak hancur? Itu maksud dia. Jadi sebenarnya kebahagiaan individu dipengaruhi oleh masyarakat, kebahagiaan dalam masyarakat, kesejahteraan dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh individu. Semuanya saling timbal balik. Begitu juga dengan kesihatan jasmani dan juga rohani. Jangan kita kata kita nak jaga kesihatan rohani saja, tetapi bilik kita bersepah, rumah kita bau busuk, apa lagi kita nak kata, kotor. Maksudnya, yelah bersepah-sepah, sampah tak buang pada tempat yang sepatutnya. Sebab kita kata apa? Sebab kita kata kita nak jaga rohani saja. Tak boleh. Rohani memberi kesan kepada jasmani, jasmani pun memberi kesan kepada rohani. Sebab semua tu kita macam, kita semuanya saling terhubung tau. Begitu juga dengan iman dan amal. Tak boleh kita nak kata aku beriman, ya Allah, aku beriman, engkau lah yang paling berkuasa, engkau lah yang paling mengampun. Tetapi solat tak buat.
Okey, ataupun puasa sengaja tinggal. Jadi semakin beriman, semakin kita komit dengan amalan, khususnya amalan-amalan yang wajib lah. Bukan maksudnya kita nak paksa diri kita sampai macam diri kita, jiwa kita tak bersedia pun kita nak paksa diri kita membuat sesuatu benda yang kita tak mampu. Nak solat malam sampai 40 rakaat sebagainya. Tak perlu, cukup sekadar kita settlekan dulu yang wajib tu. Macam tu. Dan yang paling penting sekali untuk jaga iman dan juga momentum melakukan amal, guru Ustazah pesan sentiasalah baca zikir, baca selawat. Yang tu memang setiap masa kita kena bawa diri kita dengan zikir dan selawat. La ilaha illallah, bawa diri kita dengan istighfar, astaghfirullahalazim, duduk saja-saja selawat. Yang tu sebab dia itu merupakan makanan rohani kita. Kalau kat rumah kita tu berderet kita punya vitamin suplemen apa benda semua. Jadi suplemen untuk rohani kita ialah istighfar, zikir dan juga selawat. Okey, tambah dengan amalan yang wajib kita buat. Itu maksud dia. Jadi syariat Islam ni dia sepadu dan seimbang. Seterusnya dia juga tetap dan anjal. Yang tetapnya apa? Contoh wajib solat. Tetapi keadaan solat tu boleh berubah-berubah. Kalau dalam musafir lain, kalau sakit lain. Tapi yang tetapnya apa? Kena solat. Macam tu. Okay. Sama juga dengan pakaian kita. Yang tetapnya apa? Tutup aurat. Tapi dalam setting-setting tertentu, ada aurat yang ringan maksudnya orang perempuan kalau macam aurat ni udah dalam setting yang biasa mungkin semua tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Tetapi dalam aurat bekerja ni kadang-kadang lengan kita ternampak dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah tak ada masalah lah sebab kita dah ada stokin tangan, kita dah ada stokin kaki. Tapi nak katanya dia bersifat anjal, dia bersifat fleksibel. Itu tadi tentang berkaitan dengan syariat Islam yang bersifat tetap tetapi anjal. Antara contoh lain ialah dalam solat dalam peperangan pun berbeza. Lepas tu kadar untuk buka aurat kan. Tadi saya cakap pasal okey. Kiranya difahami lah tetap dan anjal ni tadi. Maksudnya contohnya kalau kita jumpa doktor, paling bagus ialah doktor perempuan dengan perempuan lah. Tetapi kalau dalam keadaan tertentu darurat, maka dibenarkan doktor lelaki merawati perempuan ataupun doktor perempuan merawati orang lelaki. Tetapi sebenarnya tidak bermudah-mudah lah macam tu. Itu yang pentingnya kena ada doktor dua-dua lah, maksudnya lelaki dan perempuan untuk attend pesakit lelaki dan perempuan. Okey, kita teruskan lagi. Syariat Islam juga bersifat ideal dan juga realistik. Ideal ni maksudnya sempurna dan unggul lah, ideal. Tetapi walaupun dia ideal, dia bukan satu benda yang macam mustahil ataupun satu keadaan yang macam terlalu macam berangan-angan. Bukan. Dia ideal, boleh buat. Keadaan sempurna dan unggul tu boleh kita berusaha untuk mencapai ke arahnya. Tetapi dalam masa yang sama dia juga realistik. Okey. Kesempurnaan adalah ciri yang paling menyerlah dalam syariat Islam kerana syariat Islam adalah ciptaan yang daripada Maha Sempurna iaitu Allah. Okey. Sebagai contoh kat sini tentang orang cacat Orang yang cacat tidak boleh dibandingkan dengan orang yang sempurna. Ada kadar-kadar dia realistik. Apa yang realistik untuk orang tu lakukan? Jadi orang yang kaya lainlah realistik. Dia kata nak suruh dia bersedekah 5,000 sebulan pun itu realistik untuk dia. Tapi kalau kita nak paksa juga orang miskin untuk bayar zakat, tak mungkin. Jadi yang realistiknya ialah orang miskin dia menerima zakat. Macam tu. Okey, kita teruskan lagi. Dasar-dasar pembentukan syariat Islam yang pertama sekali dia memang tidak menyusahkan. Sebab tadi kita dah selesai, kita dah kata bahawa syariat Islam ni ialah merupakan manifestasi penzahiran kasih sayang Allah kepada kita. Yang keduanya ialah kadar beban yang minimum. Kalau memang dalam rukun Islam kita diwajibkan pergi haji, tetapi pergi haji dalam keadaan yang kita mampu. Kalau mampu pergi, kalau tak mampu tak payah pergi. Zakat, cukup harta dah cukup nisab, dah cukup haul lah, bayarlah zakat. Tapi kalau tak cukup lagi, tak payah bayar zakat lagi. Jadi semuanya pada kadar yang sangat minimum. Kalau nak bayar zakat pun hanya 2.5% sahaja daripada lebihan harta tu kan. Okey, seterusnya dia secara bertahap.
Yang paling pentingnya dia faham dulu. Dia yakin kepada Allah, yakin pada rukun iman dulu. Lepas tu barulah bertahap. Sama juga macam kisah pengharaman arak, macam mana untuk menutup aurat wanita ni. Bukan terus-terus masuk Islam kita wajibkan dia pakai tudung. Tak. Semuanya itu harus bertahap. Yang tidak tergesa-gesa dan kita jangan mudah menghukum orang lain. Lepas tu yang keempat ialah melaksanakan keadilan yang mutlak bagi seluruh manusia. Qisas, hudud dan juga penuraian zakat. Ini merupakan antara contoh. Okey, sekarang kita nak pergi kepada maqasid syar'iyah. Nanti terputus Ustazah nak buat video yang baru untuk maqasid syar'iyah ni. Jadi kita stop sampai sini dulu. Okey, baik.